Ini berkaitan dengan Kelantan juga sebab kita tahu baru-baru ini Kelantan ditenggelami dengan banjir besar kan, dan pastinya ada satu perancangan yang lebih terarah ataupun yang lebih berfokus selepas ini tentang mengatasi masalah banjir di Kelantan, sebab ianya bukannya perkara yang asing sangat, sebab setiap tahun ianya seolah-olah satu ritual ataupun satu pesta air kan. Jadi kali ini yang kita hadapi itu memang cukup besar, cukup menggerunkan sebenarnya di Kelantan, di kawasan Pantai Timur, Terengganu, Pahang juga. Kan kerana itulah Universiti Sains Malaysia dan Universiti Malaysia Kelantan akan menganjurkan persidangan pengurusan bencana banjir Kelantan 2015 yang akan bermula esok sehinggalah 16 Februari ini di Dewan Utama USM Kampus Kesihatan Kubang Keran Kelantan. Jadi bersama dengan kita untuk waktu ini berkongsi dengan lebih lanjut dengan persidangan pengurusan bencana banjir ini, iaitu Profesor Nur Azazi Zakaria, merupakan pengarah Pusat Penyelidikan Kejuruteraan Sungai dan Salur Bandar USM. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira ini memang tepat pada masanya lah pihak akademik, pihak yang membuat penyelidikan banyak untuk duduk sekali dan merancang sesuatu. Sebab sebelum ni kita tahu ini pihak perancang bandar buat macam-macam buat. Jadi pihak akademik turut terlibat sama dalam satu persidangan yang khusus ni, satu yang baik. Terlebih dahulu saya nak tanya dengan Prof. Apa punca masalah secara gambaran awalnya lah kalau dapat kita lihat banjir besar berlaku di Pantai Timur kali ini? Ya, terima kasih Zul. Sebenarnya apa yang berlaku di negeri Kelantan pada tahun 2014 baru ni. Ya, saya pun anak Kelantan Baik. Lahir di Tanah Merah Kelantan, di mana rumah saya sendiri pun memang tenggelam satu tingkat, tinggal tingkat kedua. Yang sebelum tenggelam. Masuk hari ini saya akan ke Kelantan sekejap lagi kerana persidangan ni kali ke-8. Semenjak 26 Disember yang lepas. So apa yang berlaku di negeri Kelantan tidak asing sebenarnya dalam skil banjir yang sebelum ini. Cuma pada tahun ini dia agak besar. Jadi mengikut beberapa kenyataan tidak rasmi, Jabatan Kerajaan dan juga orang perseorangan, skillnya kemungkinan menyamai rekod tahun 1926, di mana kita semua tidak ada lagi semasa itu. Rekod kedua selepas itu adalah 1967. So ini dikatakan lebih besarlah skillnya. Ini disebabkan oleh jumlah curahan hujan sewaktu Disember yang lepas adalah sekitar 1,300 mm untuk tempoh 4 hari secara berterusan. Sedangkan jumlah hujan tahunan purata untuk negeri Kelantan cuma sekitar 2,700 mm. Seolah-olah hujan selama 6 bulan berlaku adalah tempoh 4 hari. Jadi untuk itu maka keadaan sungai Kelantan sepanjang 248 km itu telah tidak dapat menampung jumlah yang begitu banyak, dan di samping itu berlaku juga air pasang besar sewaktu itu menyebabkan berlaku aliran ke belakang yang menyebabkan limpahan sungai dan juga banjir yang begitu besar. Perkara kedua, kemungkinan juga masih tidak rasmi, banyak kenyataan-kenyataan akhbar yang kita dapati lah hasil aktiviti manusia itu sendiri. Kita tengok pembalakan, pembukaan tanah baru, disebabkan keadaan ekonomi yang diperlukan, perumahan yang diperlukan. Kita membuat sesuatu perubahan guna tanah. Berbanding dengan negeri-negeri lain, contoh yang saya ambil yang terdekat adalah Perak. Perak juga mengalami jumlah hujan yang agak banyak baru-baru ini, lebih kurang sama dengan Kelantan. Tetapi skillnya menjadi kurang disebabkan ada empangan-empangan yang telah dibina sebelum ini, menyebabkan adanya satu struktur yang boleh menampung secara sementara daripada keadaan ini terus berlaku. Di negeri Kelantan memang ada perancangan untuk mengadakan empangan yang besar. Jadi adakah dengan persidangan ini nanti dapat dimuktamadkan apakah punca rasminya dan ada langkah-langkah pastinya untuk pembaikan? InsyaAllah Zul. Sebab apa yang berlaku adalah persidangan ini sebenarnya bertujuan untuk menyediakan satu platform kepada semua stakeholder yang relevan, di mana kita akan membincangkan usaha-usaha yang perlu untuk tujuan mencari jalan ataupun kaedah pemulihan dari segi kesan
bencana banjir baru-baru ini. Ya, jadi kita telah memanggil lebih kurang 20 ya panel expert seluruh Malaysia daripada semua institusi termasuk JPS, ya, termasuk dari Jabatan Hutan, dari segi ekonominya, dari segi mampu, ya, dan JKR, ramai ya yang telah dipanggil dan terlibat dan telah bersetuju untuk hadir, di mana pesertanya terdiri daripada 400 orang peserta. Oh, Ya, besar juga dari persidangan besar ni. ya, persidangan ni agak besar. Dan alhamdulillah ya, yang berbagai Datuk Naib Chancellor telah memulakan langkah ini. Dan saya rasa selepas ini akan ada ya perancangan ini secara berterusan dari segi persidangan-persidangan, perbincangan di peringkat nasional yang selepas ini ya akan berlaku, dan saya sendiri terlibat ya dengan beberapa forum di peringkat nasional ya, dan juga antarabangsa. Kebetulan saya pun nak bertanya soalan yang lebih kurang sama, mana kalau disebutkan tadi lebih kurang 20 orang panel yang telah hadir. Dan bagaimana dari segi peranan Prof sendiri dalam persidangan ini? Okey. Saya sebenarnya dilantik sebagai salah seorang convener sesuai dengan kepakaran yang ada, sesuai dengan jabatan yang saya terajui, yang mana saya sendiri merupakan orang yang bertanggungjawab membuka ya pusat penyelidikan kejuruteraan sungai dan salinan bandar sekitar 2001 yang lepas. Dan kita baru lagi mendapat pentarafan ya daripada Kementerian Pendidikan Malaysia ya sebagai High COE ya, yang pertama di dalam teras perkhidmatan di Malaysia. Jadi kita banyak menjalankan usaha-usaha perundingan ya, menjalankan kerja-kerja reka bentuk dan sebagainya di seluruh negara. Jadi panel-panel ini yang kita jemput ya, akhirnya saya sebagai convener akan menyelaras soalan-soalan yang berkaitan dengan persidangan ini berkenaan dengan kaedah mencari pemulihan, pencegahan ya, dan respon ya semasa banjir dan selepas banjir ya, melalui soalan-soalan khusus. Jadi 20 panel ini pada hari pertama akan membentangkan ya isu-isu ini dalam 5 forum. Ya, forum-forum itu adalah dari segi sosial, ya, dari segi infrastruktur, ekonomi, alam sekitar dan mitigasi banjir, dan juga policy framework. Dan mereka ini akan membincangkan berkenaan dengan perkara-perkara melibatkan implikasi dan kesan banjir, perancangan dan pencegahan banjir, pengurusan dan pemulihan, dan juga cadangan inovasi. Jadi bermakna apabila perkara ini dirangkumkan sekali, pada hari kedua ya, setelah mendengar kesemua maklumat khusus daripada panel, kita akan membincangkan hal ini di dalam town hall, kita panggil. Dan town hall ni adalah war cafe. Seolah satu kedai kopi yang besar yang kita berada di dalam round table. Kita berbincang di mana perkara ini akan diuruskan oleh convener dan panel expert tadi akan menyelaraskan ke semua isu, di mana akhirnya kita akan bukukan perkara ini untuk menjadikan satu penyelesaian khusus ya kepada bencana pada masa yang akan datang. Dan kita boleh menyediakan prosedur-prosedur yang lebih patut. Baik, difikirkan proses ataupun prosedur tersebut akan mengambil masa dalam berapa lama dijangkakan? Mungkin dalam menepani untuk tahun yang seterusnya? Sempat ke tak sempat atau ni? tidak? Menjadikan garis panduan untuk tahun depan. Ya, jadi sebenarnya kita telah pun ada ya sedikit rangka ya daripada perkara ini. Yang kita perlukan adalah dari segi dokumentasi ini diserahkan kepada pihak berwajib. Contohnya apabila dokumen ini diserahkan kepada pihak yang boleh menguruskannya, iaitu pihak kerajaan, maka mereka boleh meneliti. Sebenarnya kita telah ada ya standard operation procedure SOP. Ya, cuma yang menjadi masalah adalah dari segi tindakan kita ya pada waktu itu. Kalau kita tengok negara Jepun, ya malah neighbor kita yang terdekat Thailand, yang mereka mempunyai satu prosedur yang begitu baik ya menangani. Sebab itulah kalau kita tengok mereka berjaya mengawasi perkara ini. Di Jepun ya, dalam bencana beberapa tahun lepas, kalau kita tengok, kita boleh lihat ya macam mana yang masa-masa bencana ini boleh beratur ya mengikut arahan dan sebagainya. Tetapi di Malaysia apabila perkara ini berlaku, kita tidak ada satu badan khusus yang boleh didengari oleh semua pihak. Ya, kita ada MKN telah melakukan kerja dengan banyak. Ya, penyelarasan juga dibuat di peringkat negeri. Ya, pengalaman saya membawa misi bantuan banjir ke negeri Kelantan ini, ya, kita dapat membawa bekalan dan keperluan mereka. Tapi apabila sampai ya di kawasan banjir, ya di peringkat
lokaliti itu mereka menghadapi masalah untuk menerima bantuan ini. Dari segi aset yang tidak mencukupi dan sebagainya, logistiknya. pengagihannya. Jadi akhirnya dia membantu dan menggagalkan. Yang menggagalkan perkara ini sehingga ada yang kekurangan makanan yang tidak dapat dipindahkan dan beberapa musibah lain yang turut berlaku. Jadi diharapkan dengan prosedur ini kita lebih boleh berbincang di antara kerajaan persekutuan yang telah pun ada prosedurnya di mana kita boleh tambah baik, dan di peringkat negeri adalah dari segi responnya. Sebab itu adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Okey, baik. Prof, kita nak minta berhenti sekejap sebab kita nak hubungi Naib Chancellor kita USM, iaitu Profesor Datuk Dr. Umar Osman yang sudah pun berada di talian pada ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi Prof Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa khabar? Baik, alhamdulillah. Prof. Maaf tak dapat ke Kuala Lumpur, ada buat urusan di Ya, tak itulah apa. dia. Berada di talian ni pun rasanya dah cukup untuk kita menzahirkan beberapa perkara ya Prof. Yang pertama, Prof Azazi menjelaskan apa? Walaupun dah cukup jelas dah ni, tapi kita nak dapatkan sedikit pandangan daripada Prof Datuk sendiri tentang bagaimana agaknya tercetusnya idea ini. Kenapa USM sendiri yang bergerak? Dua tiga perkara. Pertama, saya sendiri dan beberapa rakan memang terlibat dalam membantulah, terutama Hospital Universiti Sains Malaysia. Baik. Yang terlibat dalam pengurusan menguruskan kecemasan dan sebagainya daripada segi apabila kita tinggal satu hospital aja yang beroperasi tahap kritikal tu. Kedua, kita juga menguruskan pelajar-pelajar dan juga sukarelawan. Hampir 17,000 orang. Saya kata melebihi pun semasa membantu untuk mengoperasikan kembali sekolah-sekolah yang terkesan banjir. Jadi banyaklah pengalaman yang saya rasa ramai juga telah melaluinya. Dan kita jangkakan ini akan boleh memberikan satu input pada kerajaan untuk membantu menguruskan banjir apabila ianya menjadi lebih daripada yang dijangkakanlah. Pengurusan banjir di Malaysia ni rasanya sudah bagus. Cuma masalah dia ialah apabila ianya berlaku melebihi tahap yang kita telah biasa. Jadi ini kita memerlukan sedikit penambahbaikan. Dan persidangan ini diideakan oleh ramai rakan-rakan lah, termasuklah daripada pusat kajian kelestarian di USM ni. Yang memberikan cadangan kepada saya, dan saya minta supaya buat kerjasama lah dengan Universiti Malaysia Kelantan dan juga Jabatan Pembangunan Persekutuan Negeri Kelantan dan juga Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan. Jadi ini satu rangka kerja yang baiklah antara dua universiti. Satu agensi kerajaan pusat dan satu agensi kerajaan negeri. Dan kolaborasi juga dengan Universiti Kelantan sendiri kan. Jadi terima kasih. Terima kasih Prof Datuk. Prof Datuk. Okey. Terima kasih banyak. Baik. Kita ucapkan tahniah jugalah kerana berjaya menggabungkan orang kata berusaha satukan semua yang terlibat dengan bencana banjir ini untuk duduk bersama-sama berbincang dalam persidangan ini nanti. Dalam masa yang sama juga kita bersama dengan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UMK Malaysia Kelantan, Profesor Abdul Latif yang sudah pun berada di talian pada ketika ini. So, Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, Prof. Sebelum kita bercakap tentang persidangan yang akan berlangsung esok ni, Prof, saya percaya yang Prof juga rasa sedih lah dengan kehilangan tokoh. Di orang Kelantan memang saya percaya memang sangat sedih dengan apa yang berlaku ini. Jadi saya percaya yang Prof nak sampaikan ucapan takziah, silakan. Saya bagi pihak Universiti Malaysia Kelantan dan juga urusnya persidangan urusan banjir ini nak ucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham Guru Ni Abdul Aziz, Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat lah. Kemudian rahmatullah, dan kita sama-sama sedekah dan al-fatihah kepada beliau. Nantilah selepas ini ya. InsyaAllah. Itulah kita merakamkan kesedihan kita di atas pemberian mantan Menteri Besar Kelantan yang lama dari
merajui pemerintahan negeri Kelantan ini. Ya. Baik, Prof, kita nak bawa Prof kembali untuk bercakap berkenaan dengan persidangan pengurusan bencana banjir. Tapi apa pun, atas kesempatan yang ada ini juga Zoe, kita nak maklumkan kepada anda semua mana kita juga akan menyiarkan secara langsung ya, mana cara pengumuman yang akan kita bawakan secara langsung melalui saluran TV1 nanti. Jadi pastikan anda semua sekitar jam 10 insyaAllah nanti. Pukul 10 nanti. Baik. Dan kita kembali bercakap bersama dengan Prof berkaitan dengan persidangan ini. Berkenaan dengan penglibatan UMK dalam persidangan ini, bagaimana? UMK kita bersama-sama bersama-sama dengan UNM, Datuk Umar tadi dan juga Jabatan Pembangunan Persekutuan dan Jabatan Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan berganding bahu lah kali ini. Ini merupakan suatu yang kita perlu bertindak secara bersama. Kebetulan juga UMK ini berada di Kelantan. Ya. UMK di berada di Kelantan. Kita sendiri pun mangsa banjir juga. Betul. Jadi kita gerakkan sumber-sumber yang kita ada bersama-sama, kepakaran sumber manusia, dan untuk sama-sama menjayakan persidangan yang kita akan lanjutkan nanti besok ya. Baik. Baik. Terima kasih Prof. Ini mangsa banjir juga sebab waktu banjir itu berlaku pun ramai pelajar-pelajar dan juga fasilitis UMK sendiri pun ditenggelami air kan. Jadi langkah yang diambil oleh UMK dan juga USM ni dua-dua mangsa juga. Jadi memang wajar sekali. Wajar ya. So sebenarnya kalau saya boleh tambah di situ, sebenarnya di masa persidangan ini kita pun akan menandatangani 2 MOU. Satu MOU dengan antarabangsa iaitu antara USM bersama dengan HR Wallingford, satu penyelidik bebas, satu badan bebas di peringkat dunia yang beroperasi di London, dan juga satu penandatangan antara USM dengan UMK yang dipanggil Letter of Invitation. Di mana USM, iaitu khususnya saya sendiri di Pejabat Pusat Pendidikan Kejuruteraan Sungai ini telah dilantik untuk mencari langkah penyelesaian awal yang berkenaan dengan masalah UMK ini. Dengan sedikit dana yang diberikan oleh Yang Berbahagia Datuk Naib Chancellor. Terima kasih Datuk. Untuk kita memulakan kerja-kerja awal inventory yang telah pun kita mulakan 2 minggu yang lepas. Jadi kita akan merangka satu plan kepada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri dan juga UMK, apakah kaedah penyelesaian secara jangka pendek, penyelesaian secara jangka sederhana dan penyelesaian jangka panjang yang perlu diambil. Jadi, dari segi jangka pendeknya oleh UMK sendiri, sederhana oleh kerajaan negeri kemungkinan ataupun GPS negeri, dan persekutuan adalah di peringkat global, di peringkat Malaysia, menguruskan hal-hal banjir secara khususnya menangani masalah banjir besar. Baik, Mani, langkah inventory itu sudah pun diberi satu nama, apa agaknya yang dipanggil? Okey, kita telah melihat kali pertama kita turun ke tapak, kita dapat melihat keadaan infrastruktur, kawasan kampus kota yang kena ni. UMK ada 3 kampus, iaitu kampus Bacok, kampus Jeli dan kampus kota, di mana Naib Chancellor dan juga Chancellery yang berada di kampus kota itu. Jadi kawasan di situ ada masalah-masalah berkenaan dengan infrastruktur yang perlu ditambah baik. Kita pun telah mengenal pasti. Masalah peparitan? Peparitan adalah satu daripada isu di situ. Disebabkan UMK ni sewaktu tidak berlaku banjir besar di kampus kota ini juga tetap yang mengalami keadaan banjir walaupun banjir tidak berlaku di kawasan lain sekitarnya. Jadi boleh diselesaikan dengan beberapa kaedah, khususnya menggunakan kaedah saliran mesra alam yang tidak asing kepada RIDEC ini sendiri. Baik. Dan kalau difahamkan yang mana sebelum ini sebenarnya USM juga telah berjaya menghasilkan satu teknologi yang berkaitan kaedah yang mungkin boleh jadikan contoh yang difahamkan diambil modelnya di USM di Bukit Tebal dan juga Hospital Taiping. Betul. Kita boleh kongsikan juga. Terima kasih. Sebenarnya saya adalah inventor kepada teknologi yang kita panggil bioecological drainage system. Yang itu adalah inventor pertama dan ini merupakan saliran pertama. Mungkin ini adalah di peringkat dunia. Sehingga kan mereka ini tempat ini menjadi tempat tarikan kepada semua penyelidik antarabangsa sekali. Jadi apa yang berlaku? Kita ada 3 penyelesaian utama yang perlu dilihat. Pertama dari segi kita kata penyembuhan, curation, iaitu flood mitigation kena dibuat.
Yang kedua adalah kaedah untuk kita mengawal ya ataupun menguruskan hal itu jangan berlaku lagi. Ya, jadi apa yang dibuat adalah kita kena melihat punca. Baik. Ya, punca masalah ini ya kepada perkara-perkara yang berlaku pada tahun 2014. Jadi puncanya kalau kita tengok ya kenapa hujan ini ya berlaku dalam keadaan bersih ya, kenapa apabila turun ke bawah dalam bentuk pengaliran banjir ini menjadi bah yang dinamakan bah kuning baru ni. Oh ya. Ya, itu Landaknya disebabkan tu. oleh berlakunya pengaliran sedimen yang begitu banyak. Ya, daripada bahagian hulu iaitu di sekitar Gua Musang, Lojing dan sebagainya, Kuala Kerai menghala ke Kota Baru. Ya, sehingga lapisan lumpur yang tebal kita dapati itulah masalah yang berlaku. Jadi kita sepatutnya mengawal selia perkara ini menggunakan kaedah saliran mesra alam yang boleh menyelesaikan masalah ini di masa akan datang. Baik. Kita harap agar persidangan ini nanti mendedahkan banyak perkara dan ianya berjaya. Selamat maju jaya kita Selamat ucapkan berjaya, kepada semua yang akan Tuan. bersidang esok di Kelantan untuk bercakap berkenaan dengan mengatasi masalah banjir di Benar. Kelantan. Terima kasih sekali lagi Terima kasih sekali lagi. Prof Nur Azizi yang bersama dengan kita. Terima kasih.